Cuba bayangkan berapa ramai umat Islam di dunia ini. Ikut statistik umat Islam dikatakan 1,8 bilion, menjadi umat manusia yang kedua ramainya mengikut agama Islam. Yang pertama ialah Kristian sebanyak 2,4 bilion. Tapi di kalangan umat Islam 1,8 bilion ini, berapa ramai yang belajar dan beramal dengan tarekat? Berapa ramai yang faham tujuan bertarekat? Berapa ramai yang bersungguh-sungguh beramal dengan amalan tarekat? Berapa ramai yang bersuluk? Berapa ramai yang hatinya dijadikan oleh Allah hati mutmainnah? Itu boleh jawablah dalam keadaan akhir zaman. Tapi Allah sudah beri jawapan dalam Quran. Di akhir zaman ini, qalilun minal akhirin, sangat sedikit bilangan mereka di akhir zaman. Sullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin, ramai bilangan mereka di zaman awal Islam dan sangat sedikit bilangan mereka di akhir zaman Islam. Ini Allah beritahu kita fakta yang sebenar. Jadi kita beruntung walaupun kita hanya berapa ratus orang. Mungkin kita inilah orang-orang yang beriman dipilih oleh Allah untuk bertarekat betul. Mudah-mudahan tujuan kita bersuluk Allah sampaikan, Allah jadikan hati kita mutmainnah, lalu dapat panggilan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nak dapat keridhaan Allah, Allah redha, kita redha kepada Allah pun perlukan amalan zikir sehingga hati kita mutmainnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Fajr supaya kembali kepada Allah. Tapi yang dapat panggilan kembali kepada Allah adalah sejenis manusia yang jiwanya, hatinya, rohnya mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa, wahai roh, wahai hati yang mutmainnah, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu Allah dalam keadaan redha dan diridhoi oleh Allah. Kita semua tidak pernah memikirkan, tidak pernah teringat panggilan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sebagai seorang Islam, sehingga ada yang sampai meninggal dunia tak ambil peduli, tak ambil peduli panggilan Allah, jemputan Allah, peringatan Allah kepada diri masing-masing sampai mati. Sedangkan panggilan ini adalah panggilan yang sangat penting bagi seluruh manusia. Yang hairannya, ramai ulama pun tidak menghiraukan panggilan tersebut. Allah hanya panggil manusia yang hatinya, yang rohnya, yang jiwanya mutmainnah. Bermakna manusia yang hatinya tidak mutmainnah tak dapat jemputan panggilan tersebut. Dengan sendirinya panggilan tersebut mengajar seluruh manusia, terutama mereka yang Islam, supaya menjaga jiwa mereka, hati mereka, roh mereka, supaya menjadi hati, jiwa, roh dan yang mutmainnah. Di akhir zaman, umat Islam sudah tidak mempedulikan hati mereka, roh mereka, jiwa mereka mutmainnah atau tidak. Hanya
Umat Islam yang belajar dan beramal dengan ilmu tarekat sungguh-sungguh sajalah. Golongan yang kecil inilah yang boleh kita anggap sebagai satu golongan kecil umat Nabi Muhammad di akhir zaman yang menyedari kepentingan hati, jiwa, roh yang mutmainah. Untuk mendapat hati yang mutmainah, langkah yang mesti dilalui mestilah dapat pimpinan seorang syekh mursyid dalam mana-mana tarekat. Tanpa pimpinan mursyid, seseorang tidak akan berjaya mendapat hati yang mutmainah. Kerana hati yang mutmain pada mulanya Allah limpahkan kepada Jibril. Lalu Jibril Allah limpahkan ke hati Nabi kita Muhammad SAW. Begitulah Rasulullah Allah limpahkan daripada dada Rasulullah kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, sehinggalah sampai hari kiamat. Apa yang dimaksudkan ialah hati mutmainah itu adalah sebahagian daripada syafaat Rasulullah SAW. Hanya sahabat yang dapat limpahan syafaat Nabi, hati mereka akan jadi mutmainah. Begitulah seterusnya sampailah ke zaman kita ini. Hanya kita temui dalam disiplin ilmu tasawuf dan tarekat, disiplin yang menentukan berlakunya aliran syafaat Nabi. Aliran syafaat Nabi dari segi rohani terus sampai kepada kita. Kerana itulah maka seseorang syekh dalam ilmu tarekat mesti mempunyai silsilah yang bersambung-sambung hingga kepada Rasulullah SAW. Kalau seseorang syekh dalam tarekat tidak ada persambungan silsilahnya kepada Rasulullah, maka terputuslah syafaat Nabi yang dimaksudkan. Apabila seorang telah dapat seorang syekh mursyid dalam mana-mana tarekat, mestilah seseorang itu terus berhenti seperti yang diajar oleh syekhnya, menjaga segala adab dan batin. Dan perlu melakukan apa yang dinamakan bersoluk atau uzlah dan khalwat. Uzlah dan khalwat atau yang dikenali dalam masyarakat kita bersoluk memangnya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan oleh para sahabat, dan dilakukan oleh orang-orang yang beriman sebelum kelahiran Rasulullah SAW, seperti yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Di zaman Rasulullah sendiri beruzlah halwat sebelum baginda SAW dilantik menjadi Nabi dan Rasul, dan sesudah berhijrah Rasulullah
melakukan i'tikaf di Masjid Nabi pada 10 akhir bulan Ramadan. Menurut pandangan ulama tasawuf, i'tikaf Rasulullah selama 10 hari akhir bulan Ramadan bukanlah amalan i'tikaf seperti yang diajar dalam ilmu fiqh. Tapi i'tikaf Rasulullah adalah merupakan sejenis uzlah dan khalwat. Karena itulah Rasulullah menjaga segala adab-adab uzlah dan khalwat selama 10 hari. Antaranya Rasulullah akan masuk ke dalam hibah. Hibah ialah sejenis khemah. Sejenis khemah yang dibuat daripada kulit binatang, yang ada pintunya, ada tingkapnya. Ketika Rasulullah i'tikaf, selama 10 hari Rasulullah berada di dalam hibah, dan hibah itu cukup untuk Rasulullah duduk. Jadi selama 10 hari 10 malam Rasulullah tidur ke, jaga ke, dalam keadaan duduk. Dari sinilah timbulnya di zaman kemudian orang berkhalwat, dibuat bilik-bilik kecil. Tapi oleh kerana mengadakan bilik-bilik kecil daripada kayu menyusahkan, maka para syekh menukarkan kayu dengan kain. Maka timbullah kelambu. Bila mana-mana terdekat berkhalwat dalam kelambu, sudah dianggap satu perbuatan yang ganjil, dianggap satu perbuatan yang sesat. Bagaimana sekiranya kita masing-masing buat khibah daripada kulit lembu, kita gantikan kelambu kita dengan khibah kulit lembu, kita kata inilah yang dibuat Rasulullah. Saya fikir semakin teruk, pandangan orang ramai semakin teruk. Begitulah, di akhir zaman ini ilmu sudah hilang. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yakbidul ilma qabdatan walakin yakbidul ilma biqabdil ulama hatta la yabqa aliman fattakhadhan nasu ru'usan jahulan fastabtuhum fa'aftu bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Ilmu itu hilang dari dada orang-orang Islam, bukan dengan cara tiba-tiba semua ilmu yang ada dalam dada orang Islam itu hilang. Bukan semua ilmu yang tertulis dalam kitab-kitab hilang, tulisan-tulisan Quran hilang. Tidak begitu kata Rasulullah. Tapi ilmu hilang dengan kematian ulama, sehingga satu masa tak ada seorang pun ulama yang sebenar-benar ulama wujud. Fattahadan nasu ru'usan jahulan, maka masyarakat Islam melantik orang-orang yang cukup jahil menjadi pemimpin agama, menjadi pensyarah, menjadi qadhi, menjadi mufti, menjadi pengajar-pengajar di merata-rata tempat. Orang ramai bertanya berbagai masalah agama, mereka beri jawapan tanpa ilmu, maka jawapan itu sesat, salah, lalu menyesatkan orang ramai. Masing-masing kita tentulah dapat mencari di zaman sekarang sudah ada tanda-tanda yang jelas
Zaman yang Rasulullah sebutkan itu sudah sampai. Perkara yang benar dianggap oleh setengah ulama salah. Perkara yang salah dianggap oleh setengah ulama benar. Sudah kebalik. Kerana ilmu sudah hilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan saja memberitahu kita bahawa apabila jiwa kita, hati kita, roh kita mutmainah, kita diterima kembali menjadi hamba yang sebaik-baik hamba. Tetapi Allah juga ajarkan kita manusia, terutamanya yang Islam, kaedah untuk mendapatkan hati yang mutmainah. Untuk mendapat hati yang mutmainah perlu hidayah daripada Allah. Dan mendapatkan hidayah daripada Allah adalah perkara yang sangat penting dalam hidup seseorang mukmin. Karena itulah setiap orang di kalangan kita, setiap individu di kalangan kita diwajibkan, diperlukan minta hidayah daripada Allah sehari semalam sebanyak 17 kali. Kita sedar atau tak sedar, kita telah lakukan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca sehari semalam yang wajib saja 17 kali. Apa maksud 17 kali? Maksudnya sangat penting. Kita perlukan harta, perlukan kesenangan dunia. Cuba kita masing-masing ingat, kita minta daripada Allah kesenangan dunia. Ada tak sebanyak 17 kali? Kadang-kadang seminggu kita tak ingat. Kadang-kadang mungkin sebulan sekali kita ingat. Tetapi minta hidayat sehari semalam 17 kali. Dan kita tidak pernah cek macam mana permohonan kita ini. Tiap-tiap individu kita yang hadir dan di luar sana, pernah tak kita cek? Aku minta hidayat sehari semalam 17 kali. Macam mana? Allah dah jawab. Bagaimana permohonan aku? Kita tak pernah peduli. Sebenarnya Allah dah jawab. Allah dah bagi jawapan di dalam Quran, siap dengan jawapan. Tapi kita tak ambil peduli. Tanyalah diri masing-masing, iman masing-masing. Pernah tak? Mungkin ada di antara kita bila saya sebut ni baru iya juga. Tak pernah cek. Ya Allah, macam mana permohonan aku yang wajib saja 7 sekali, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Macam mana permohonan aku ni, ya Allah, aku minta hidayah daripada Engkau, ya Allah. Allah dah bagi jawapan. Di akhir ayat 27 disambung oleh Allah ayat 28 surah 13 surah Al-Ra'd, surah selepas surah Yusuf. Allah bagi jawapan. Ya, bila kita doa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah jawab, wa yahdi ilaihi man anab. Wahai para hambaku, Tuhanmu Allah sentiasa memberi hidayah, sentiasa melimpahkan hidayahnya kepada manusia
yang anaba ilaihi, kepada manusia-manusia yang beriman yang melakukan inabah kepada Allah, menjadi seorang munibun ilallah. Apa ini inabah? Apa itu munib? Mungkin kita tak faham. Lalu Allah huraikan pada ayat 28. Orang yang melakukan inabah itu ialah orang yang ada 3 ciri dalam hidupnya. Yang pertama, alladzina amanu. Yang kedua, yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua, beramal soleh. Dan yang ketiganya, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hati mereka mutmainnah dengan zikrullah. Amalan zikir ini sudah menjadi amalan pilihan yang terakhir di kalangan umat Islam. Sebenarnya amalan banyak, tapi amalan zikrullah ini menjadi disenaraikan oleh majoriti umat Islam sebagai amalan terakhir. Bila terakhir tak dipandang, tak terfikir oleh umat Islam. Sedangkan dalam Islam, amalan zikrullah ini adalah amalan nomor 1. Amalan inilah yang mula-mula disyariatkan oleh Allah. Sebelum apa juga ibadat disyariatkan. Tak perlulah saya nak terangkan sejarahnya, kerana sudah selalu saja saya ulang-ulangkan. Jadi sesiapa saja di antara umat Nabi Muhammad yang ada 3 ciri. Pertama, beriman. Kedua, amal soleh. Ketiga, membanyakkan zikrullah hingga hati mutmainnah. Mereka inilah yang sentiasa dicurahkan hidayat oleh Allah terus ke dalam akalnya, ke dalam hatinya. Mereka inilah orang-orang yang benar-benar dapat hidayat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyegerakan tercapainya 3 ciri beriman. Bukan saja beriman, tapi kita diperintah setelah beriman mesti yakin. Dengan zikir dan bersuluk, insya-Allah iman kita ditingkatkan oleh Allah ke tingkat yakin. Amalan kita ditingkatkan oleh Allah ke tingkat sebaik-baik amalan. Ingatan kita kepada Allah ditingkatkan oleh Allah sehingga hati kita menjadi mutmainnah. Bila ada 3 inilah, maka kita akan dapat jemputan daripada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Cuba bayangkan berapa ramai umat Islam di dunia ini. Ikut statistik, umat Islam dikatakan 1,8 bilion, menjadi umat manusia yang kedua ramainya mengikut agama Islam. Yang pertama ialah Kristian sebanyak 2,4 bilion. Tapi di kalangan umat Islam 1,8 bilion ni, berapa ramai yang belajar dan beramal dengan tarekat? Berapa ramai yang faham tujuan bertarekat? Berapa ramai yang bersungguh-sungguh beramal dengan amalan tarekat? Berapa ramai yang bersuluk? Berapa ramai yang hatinya dijadikan oleh Allah hati mutmainnah? Itu boleh jawablah dalam keadaan akhir zaman. Tapi Allah sudah beri jawapan dalam Quran. Dalam Quran sudah diterangkan oleh Allah.
Di akhir zaman ini qalilun minal akhirin, sangat sedikit bilangan mereka di akhir zaman. Sullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin, ramai bilangan mereka di zaman awal Islam dan sangat sedikit bilangan mereka di akhir zaman Islam. Ini Allah beritahu kita fakta yang sebenar. Jadi kita beruntung, walaupun kita hanya berapa ratus orang, mungkin kita inilah orang-orang yang beriman dipilih oleh Allah untuk bertarekat betul. Mudah-mudahan tujuan kita bersuluk Allah sampaikan, Allah jadikan hati kita mutmainnah, lalu dapat panggilan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nak dapat keridhaan Allah, Allah redha, kita redha kepada Allah pun perlukan amalan zikir sehingga hati kita mutmainnah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina li ummahatina wa li dhabil huquqil wajibin alaina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qsim lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatik ونعم يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا يا الله من أخذنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.